Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadil Tuan Pengerusi Dr. Muhaimin, sahabat saya, Fadil Tuan Imam, juga sahabat saya Sa'abdi, Tuan Bilal, Jawatankuasa Surau, Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah, semuanya ceria. Masuk bulan Rejab, syukur pada Allah. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan kamu bersyukur, Allah nak tambahkan lagi nikmat kepada orang yang bersyukur. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, kata Allah, maka azab Allah amat pedih. Mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan sentiasa melahirkan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah dalam apa jua sekalipun. Allah bagi kita sihat, alhamdulillah. Allah bagi ujian, kita juga dilarang mengeluh dan banyak bersabar, kerana semuanya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. InsyaAllah pada malam ni, tuan-tuan sekalian, kitab tu kita ubahlah sedikit, bimbingan mukmin kepada ringkasan Ihya Ulumuddin. Hampir sama je kandungan dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dengar ajalah apa yang disampaikan berdasarkan tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang banyak menyebut tentang rahsia-rahsia ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita ada dapat manfaat dan juga faedah daripadanya. Jadi kalau tengok kepada ringkasan buku Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin sebenarnya banyak jilid, yang bahasa Arab tu pun 4-5-6 jilid. Jadi ada pengarang kitab ni, dia cuba rumuskan, dia cuba ringkaskan berdasarkan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi dia mukaddimahkan kitab ni dengan keutamaan ilmu, mengajar dan belajar. Dia mukaddimahnya dengan keutamaan ilmu, mengajar dan belajar. Tentang keutamaan ilmu, banyak dalil-dalil Quran yang menceritakan tentang kelebihan ilmu. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ila akhir ayat. Yang bermaksud, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat kedudukan. Kenapa Islam ini suruh kita belajar, menuntut ilmu? Dan ayat yang pertama pun Allah perintah Iqra, suruh belajar. Cuma kita tidak promosi lebih. Yang ni akhirnya dia anggap itu perkara biasa. Yang nak belajar, belajar. Yang tak nak belajar, tak payah belajar. Ini satu perkara yang perlu kita tengok dalam kehidupan kita. Ayat yang pertama, Allah turun lantik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelantikan Rasul dengan Iqra, wahyu yang pertama. Suruh belajar, suruh mencari ilmu, suruh membaca. Membaca ni ada kaitan dengan ilmu.
kita perluaskan. Bukan sekadar membaca. Memang umum ayat itu iqra, bacalah, suruh baca. Apa makna baca? Suruh cari ilmu. Baca nak dapat maklumat. Jadi ayat ini menggesalkan kita, khususnya umat Islam, supaya belajar, membuktikan keutamaan ilmu di dalam kehidupan kita. Kerana apa Allah sebut pula dalam surah Al-Mujadalah tadi, orang ada ilmu Allah angkat darjat dan kedudukan dia. Kita tengoklah dalam masyarakat kita, orang ada ilmu beza dengan orang yang tak ada ilmu. Beza sedikit banyak beza. Anak-anak kita belajar, khususnya belajar ilmu agama, khususnya lah, belajarlah ilmu apa pun tak salah, tuan-tuan sekalian. Belajar ilmu yang baik, dia ada manfaat. Ilmu tak baik, dia ada darurat dia. Belajar ilmu baik, dia ada manfaat dia. Belajar ilmu tak baik, dia ada darurat dia. Dia ada musibah dia. Jadi Allah kata Allah angkat darjat orang beriman dan orang ada ilmu. Allah angkat darjat, bukan dia yang mengangkat kedudukan dia. Allah yang angkat darjat dia. Sampai satu peringkat orang panggil Tok Guru, tuan-tuan sekalian. Adakah dia yang meletakkan level ataupun melabelkan diri dia sebagai Tok Guru? Tidak. Orang yang panggil dia. Kenapa orang panggil? Allah telah angkat kedudukan dia. Ustaz, syekh dan sebagainya. Allah yang memberi gelaran ataupun orang yang panggil dengan kedudukan ini, sebenarnya Allah mengangkat darjat dia. Kedudukan orang ada ilmu ini. Ini yang kita nak. Walaupun kita tidak diangkat dalam kalangan manusia, tetapi Allah bagi jaminan. Allah angkat darjat. Orang belajar ni Allah angkat darjat dan kedudukan dia. Dalam masyarakat kadang-kadang tak pandang pun. Contohlah, contoh, mana tak ada orang tak pandang, tuan-tuan sekalian. Bunyi kata ustaz, orang malu Allah juga kadang-kadang. Ustaz tu sendiri kadang-kadang yang menimbulkan fitnah dia. Dia buat macam dia tidak ustaz. Ini masalah. Orang ada ilmu tapi buat macam tidak ada ilmu. Ini problem kita. Sedangkan Allah bagi sedikit kurniaan, Allah sekongsi dengan orang lain. Okey, yang pertama Allah sebut orang ada ilmu. Kenapa kita perlu berilmu? Kerana Allah angkat darjat dan kedudukannya. Yang dalam ayat yang lain pula Allah sebut, surah Az-Zumar, Allah berfirman yang bermaksud apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah tanya, sama tak orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Kita pun boleh jawab. Orang kaya dengan orang miskin sama tak? Tak sama. Orang ada ilmu dengan tak ada ilmu sama tak? Pasti tak akan sama. Pasti tak akan sama. Jauh beza langit bumi, orang kata. Orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Allah tanya, adakah sama orang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Sampai begitu sekali Allah nak buat analoginya kepada manusia ni, suruh cari ilmu. Kerana orang ada ilmu sudah pasti ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Yang tak ada ilmu sudah pasti ada kelemahan-kelemahan, kekurangannya tersendiri. Dan Allah sebut lagi dalam firman-Nya surah Fatir, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya Allah, orang ada ilmu pasti dia takut dan gerun kepada Allah. Pasti dia takut dan gerun kepada Allah. Siapa yang sebut? Allah yang rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Syarat nak suruh ada perasaan takut dan gerun kepada Allah, kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Takut nak buat salah dengan Allah, takut nak tinggal suruhan Allah, berdasarkan kepada ilmu. Orang tak semayang hari ni, sebab apa tak semayang? Kadang-kadang kita tanya dia,
Tak ada perasaan takut kepada Allah. Tak takut ke tak sembahyang? Tak takut ke berzina hari ini? Kalau kita tanya, banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Yang kamu tinggal larangan Allah, tak ada perasaan. Sebab apa? Ilmu belum lagi capai kepada tahap dia. Sebab itu belajar ni dia tidak ada had umur, tak ada tempoh masa tertentu, tak ada. Bukan kata sampai umur 70, sampai umur pencen, sampai mati. Sampai mati menuntut ilmu. Anak-anak baik, anak-anak remaja, luangkan sedikit masa kita dalam seharian, luangkan sedikit masa. Sama ada yang dah berusia, yang makin meningkat usia remaja, peluang kita kena sediakan sedikit ruang untuk mencari ilmu, supaya jadi benteng di dalam kehidupan kita dengan suasana situasi hari ini yang sangat mencabar, yang sangat mencabar hari ini. Bukan sekadar masalah sosial akhlak semata-mata, kadang-kadang sampai kepada peringkat akidah yang menentukan Muslim dan sebaliknya, Islam ataupun kafir. Ini cukup mencabar hari ini, cukup mencabar. Ada orang yang viral tu, betul ke tidak, seorang wanita riba anjing, duk pegang anjing, duk gosok anjing. Subhanallah, pakai tudung. Hari ini tak ada perasaan segan, malu apa dengan bertudung. Yalah, kalau kita tanya itu pun nasib baik ustaz pakai tudung, kalau tak pakai tudung lagi teruk. Ada juga orang cadang tak ada masalah, anjing kan boleh disamak, lepas pada tu samak. Saya pun terfikir juga, yang kena samaknya otak dia tu. Kena bersihkan dalaman dia tu. Wallahu alam lah. Kalau sekadar gambar hiasan okey lah. Kalau betul-betul macam tu, ini berlaku kepada Melayu Islam. Sama ada di Malaysia ke di mana, dia tu Melayu Islam. Pegang anjing macam bela kucing. Sedangkan benda tu adalah najis moral lazah, berdasarkan kepada ilmu lah. Berdasarkan kepada ilmu. Jadi sekali lagi saya sebut, Allah menyatakan hamba-hamba Allah yang takut dan gerun kepada Allah hanyalah di kalangan ulama, orang ada ilmu. Sebab itu kita kena usaha dan usaha dan usaha. Jangan sesekali kita abaikan soal mencari, menadah ilmu, mendengar ilmu. Kan Nabi kata kalau tak boleh jadi alim pun jadi orang yang menuntut ilmu, muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, kata Nabi. Yang hari ni orang buat tagline subuh seperti Jumaat. Di Johor 12,000 orang turun, tuan-tuan sekalian. Bagus, idea yang bagus, kaedah yang bagus, cara yang bagus, kita tidak nafikan. Tetapi perlu 12,000 orang ini kita hiasikan, pasakkan dalam diri. Bukan sekadar kita boleh turun sembahyang subuh ramai-ramai, tapi kita nak lekatkan dengan ilmu di lubuk-lubuk hati mereka. Biar ada ilmu. Subuh bukan bermusim, setiap hari ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kalau boleh biar seperti Jumaat keseluruhannya. Kalau sekadar tuan-tuan subuh seperti Jumaat, hari program sahaja, hari lain yilek, masalah juga kita. Orang buat macam-macam di Kuala Lumpur tu. Subuh seperti Jumaat, sebut terus menu makanan, 3 ekor kambing golek. Ada. Bukan kita marah dia buat jamak kambing golek tu, marah sebab kita tak dapat. Tak salah tuan-tuan sekalian. Buat pula di Bukit Jalil baru ni. Ada sebuah masjid. Minggu ni ke di Bukit Jalil? Baru ni di Bandar Tasik Selatan, di Bukit Jalil juga. 3 ekor kambing golek.
Tak salah tuan-tuan sekalian, gunalah kaedah mana sekalipun nak tarik orang ke masjid, tak salah. Tapi bekalkan juga dengan ilmu kepada mereka. Yang lebih utama lagi, kita siapkan mereka ni, persiapan ilmu kepada mereka, bahwasanya subuh bukan sekadar kita turun seperti jemaat, tetapi kita nak biar lekat di lubuk hati umat Islam seluruhnya. Sembahyang subuh adalah sembahyang yang paling istimewa dibandingkan dengan sembahyang-sembahyang lain. Betul, subuh ni sunat 2 rakaat sebelum subuh pun sama dengan dunia dan seisinya. Nabi kata, siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia bertahajud sepanjang malam. Dan sembahyang subuh sembahyang yang tak boleh dikosar dan tak boleh dijamak. Hebat sembahyang subuh. Oh, kalau yang ni boleh lekatkan, kambing golek ada, tak ada, teh tarik ada, tak ada pun, setiap hari dia rasa nak memenuhi ruang-ruang di rumah Allah, bila mana ada ilmu melekat dalam diri dia. Kalau sekadar war-war tuan-tuan sekalian, promosi subuh Jumaat sekian-sekian tarikh, hari lain tak ramai turun, tuan-tuan sekalian, bimbang juga kita. Bimbang juga. Yang untung siapa? Catering kambing golek yang untung. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Ankabut, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Allah ciptakan makhluk-makhluk dia ni, tak ada orang faham kecuali orang ada ilmu. Orang ada ilmu faham kenapa Allah buat macam ni, macam ni, macam ni. Kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur asar 4 rakaat, maghrib pula 3. Allah tahu. Manusia nak turun subuh tu macam-macam, nak pergi kerja, nak hantar anak sekolah, anak ada 3 orang, nak hantar rumah pengasuh lagi, sekolah rendah lagi, sekolah menengah lagi. Allah sembahyang 2 rakaat dia. Sembahyang 2 rakaat dia. Allah tahu manusia sibuk. Zuhur asar sebab dah kerja macam-macam dah, Allah suruh sembahyang lebih sikit sebab manusia perlu kepada rehat dan seumpamanya. Ini berdasarkan orang ada ilmu, tak ada masalah. Allah uji dengan, Allah bagi dia nikmat, dia syukur sebab dia ada ilmu. Bukan Allah uji dengan nikmat, dia mula lupa batasan dia, lupa daratan dia, lupa asal usul dia. Ramai orang Allah bagi nikmat lupa. Allah bagi nikmat umur 60-70 tahun, kebetulan pula sakit pun tak ada yang serius. Oh, berlagak pula. Berlagak. Tengok dia kata boleh kayuh basikal lagi umur 65. Boleh kayuh basikal lagi umur 65. Umur 70 boleh kayuh basikal lagi. Boleh lagi naik apa yang trik, yang tu exercise, gimnasium tu. Boleh lagi tuan-tuan sekalian. Nak langkah kaki masjid surah tak mampu. Ini problem kita ni. Contoh ni serius juga kadang-kadang terasa. Boleh main bola golf lagi, subhanallah. Golf ada berapa lubang? 9. Tuan-tuan tak tahu juga. Golf tak tahu. Kecil je lubang golf ni, besar ni je, lebih kurang ni. Dia pukul tu 100, 120 meter, 150 meter, boleh masuk dalam ni. Terror tuan-tuan sekalian. Memang ada seorang datuk pergi berlawan di Indonesia. Sekali pukul, dia kata ramai masa tu ustaz, dia kata 300 orang peserta. Dia ni kira macam mewakili negara. Sekali pukul 150 meter, dia kata. Pukul kebetulan masuk, juara, dapat hadiah kereta. Kereta sebuah hadiah. Bukan kecil punya, anak main golf ni tuan-tuan. Dah lah duk main pingpong, main apa, main golf pula. Cepat kaya sikit, dapat hadiah. Tapi dia tukar kepada duit lah. Dia tak buat balik kereta dia jual di Indonesia, dia buat balik duit dalam 30-40 ribu lebih kurang. Seronok dia dapat teruskan. Tapi tak apalah datuk ni ahli masjid, okey lah. Yang jenis tak datang masjid ni, main golf okey, datang masjid tak boleh nak datang. Masalah kita. Allah buat semua itu, orang yang berilmu saja yang dia tahu. Kadang-kadang Allah uji dengan musibah dia, Allah suruh kita sabar, kerana di sebaliknya ada hikmah. Orang ada ilmu, okey, boleh fikir tuan-tuan sekalian.
Kenapa begini. Dia boleh fikir. Sebab itu suada ilmu. Berapa ramai hari ni yang stres hidup. Stres. Kahwin lama tak dapat anak, dia jadi stres. Allah Maha mengetahui. Berapa ramai hari ni orang yang ada anak, Allah uji dia, anak tadi tidak sempurna macam anak-anak orang lain. Ada stres. Orang ada ilmu, ialah emosi mana tak terganggu, tuan-tuan sekalian, manusia biasa. Tapi orang ada ilmu boleh kontrol emosi dia. Sebab itu Allah kata tadi, setiap kejadian Allah ni orang ilmu saja yang tahu. Susah dalam bab mencari rezeki dan seumpamanya, kadang-kadang susah. Allah suruh kita recall balik, ingat balik, sebab apa jadi macam ni, sebab apa jadi macam ni. Ada rahsia dia. Kemuncak serahlah kepada Allah. Saya pernah cerita, saya ingat sini, saya ada adik 2 orang, lama kahwin, belasan tahun, 11 ke 12 tahun. Allah baru bagi rezeki, dua-dua Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Lama tuan-tuan sekalian. Siapa adalah sikit konflik dengan suami dia sikit, saya kata sabarlah, sabar. Pergi chat apa, okey, normal, doktor kata. Pergi jumpa pakar-pakar kata dua-dua normal, suami normal, isteri normal. Ada, tunggu je rezeki. Allah Maha mengetahui. Belasan tahun, 11 ke 12 tahun. 2 beradik. Kebetulan pula dapat serentak pula, beza tak jauh sangat 2 tu. Alhamdulillah lah. Allah Maha mengetahui. Ustaz bolehlah cakap tak kena tampatan hidup ustaz. Dia cakap begitulah. Sebab tu orang suruh mengaji. Yang kamu ni tak datang mengaji pasal apa? Contohlah ni, kalau kita mengaji tu, Allah dah bagi jaminan. Setiap perkara yang berlaku itu orang yang berilmu saja yang tahu. Allah bagi musibah mesti ada hikmah, rahsia di sebaliknya. Baca kisah-kisah Nabi dahulu tuan-tuan sekalian. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dengan ahli keluarga dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf kata kena bahan serigala dan sebagainya. Ini benda-benda orang ada ilmu. Allah kata dia mengetahuilah tentang perjalanan hidup dia. Apa yang berlaku itu semuanya ada rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga tentang keutamaan ilmu ini, Nabi sebut dalam sabdanya, afdalun nasin mu'minul alimul ladhi in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsah. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang mukmin berilmu yang apabila diperlukan maka dia memberi manfaat. Orang ada ilmu bila mana dia diperlu, macam ustaz-ustaz kita bila mana dijemput, bolehlah berkongsi manfaat dia. Dan apabila tidak diperlu, rugi tak dia? Tak. Dia mencukupi dengan diri sendirinya. Orang ada ilmu, kalau tidak diperlukan sekalipun, paling-paling tidak dia dapat menghiasi dirinya dengan kesempurnaan di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Aku ni ustaz, tak ada orang jemput-jemput pun aku. Paling-paling tidak, tuan-tuan sekalian, kita dapat memperbetulkan diri kita tentang ibadahnya, persoalan akidahnya, persoalan muamalahnya. Banyak kita sebenarnya kalau fikir tentang yang ni, banyak benda yang kita kena belajar. Bacaan dalam solatnya, Quran lagi tu ada banyak. Bab akidahnya, bab fiqahnya, banyak benda yang wajibnya, benda-benda yang wajib. Yang kita banyak hari ni benda-benda yang bukan kata tak wajib, fardu kifayah banyak. Yang wajib ni tak banyak sangat kita belajar hari ni. Berapa ramai hari ni orang minat memperbetulkan bacaan Fatihahnya. Berapa ramai orang hari ni yang minat untuk belajar akidahnya. Tak ramai, tuan-tuan sekalian. Yang banyak belajar fardu kifayah. Belajar bisnes ramai. Bisnes ramai. Orang minat. Nak pula 4 angka, 5 angka. Oh, yang ni
Rela tuan-tuan sekalian, join group. Siapa yang ingin, siapa yang berminat untuk menjana income sehari, sebulan 5 angka, sila join group sekian-sekian. Oh yang ni tuan-tuan sekalian, berebu orang. Siapa yang berminat untuk tadarus di bulan Ramadan, sila daftar. Peringkat awal 10 orang, kemudian jadi macam 10 budak hitam. Ni tempat lain, sini saya tak tahu tuan-tuan sekalian. Tadarus jangan mula bulan Ramadan, mula dah sekarang ni. Dah berjinak dah dengan Quran ni bulan Rejab ni tuan-tuan sekalian. Berjinak dah sekarang ni bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab. Kita minta doa dah supaya Allah berkati kita bulan Rejab. Quran dah mula tengok dah, alhamdulillah sini insya-Allah lah kot. Nampak rak Quran pun banyak ni. Dah mula dah tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita pun dah, kita dah tiupkan semangat kepada mereka. Dah mula jinak dengan Quran. Hari ini kalau Allah tanya, susah nak jawab. Berapa jam kamu tengok Quran? Berapa jam kamu tengok handphone sehari? Oh, yang ni pun fail lah kita. Fail lah. Hatta imam baca khutbah pun duduk tengah main handphone lagi. Sebab itu ada dalam khutbah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Khatib ingin berpesan kepada sidang jemaah, janganlah berbual-bual dan bermain handphone semasa khatib membaca khutbah. Kan ada kan? Betul kan? Sampai kena pesan tiap-tiap minggu. Kena pesan tiap-tiap minggu tuan-tuan sekalian. Kalau Allah tanya yang tu pun termasuk yang cakap depan ni. Tu pun susah nak jawab dah kita hari ni. Betul saya cakap. Allah tanya berapa kali kamu tengok Quran hari ni? Berapa lama? Kamu tengok handphone berapa lama? Kalau Allah tanya kita yang tu pun nak jawab, ya Allah, susahnya kan. Hari ni kita mula dah, tak apa. Kita ambil Quran, kita mula dah tengok Quran hari ni. Belik dah Quran, dah mula baca dah tuan-tuan sekalian. Masuk aja Ramadan tu gia 5 terus dah. Tak adalah baru nak mula nak, tak ada dah tuan-tuan. Kita dah biasa dah. Dah biasa dah tuan-tuan sekalian. Kita boleh khatam. Imam Syafi'i khatam berapa? 2 kali sehari. Khatam Imam Syafi'i. Tu Imam Syafi'i Ustaz. Saya ni Syafi'i lain. Tak apalah, mengikut kadar kita lah. Kadar kita ni baca Quran nak khatam, baca Quran nak khatam. Sebab nak dapat bunga telur pada 27 Ramadan. Itu bukan tuan-tuan sekalian. Quran ni tadarus Quran, belajar Quran. Orang lain baca kita semak, orang baca kita semak, kita baca orang semak. Bukan duk fikir nak khatam Quran. Saya pengalaman di beberapa buah masjid dulu. Dia orang ni seronok, Ustaz kami target orang perempuan lah, minta maaf lah orang perempuan ya. Ustaz kami target tahun ni kurang-kurang 2 kali khatam. Dia baca 15 Ramadan khatam sekali. Kami target pula Ustaz selewat-lewat 27, sebab 28 ramai nak balik kampung raya dah. 27 khatam lagi sekali. Alhamdulillah Ustaz tahun ni sempat 2 kali khatam. Rambut merah juga. Ilmu tuan-tuan sekalian, ilmu. Bukan sekadar tu. Bukan sekadar nak berlomba baca Quran. Oh saya alhamdulillah khatam. Setengah-setengah tu dia bagi juzuk. Oh last kali dia buat majlis khatam. Khatam apa benda bagi juzuk-juzuk. Contoh dalam geruk tu ada 30 orang, satu-satu juzuk seorang dia baca. Yang kamu khatamnya 1 juzuk je. Yang lain orang lain dia baca. Bukan di sinilah, tempat lain. Ada juga yang buat macam tu. Daripada tak buat langsung, Ustaz lebih baik buat, betul. Tapi janganlah mendakwa kita dah khatam. Khatam apa? Kita baca surah Baqarah je. Juzuk pertama je. 29 juzuk orang lain dah baca. Kemudian buat majlis beria-ia tuan-tuan sekalian. Tak salah. Tak salah tuan-tuan sekalian. Bukan salah. Salah kau Ustaz. Tak salah, tak salah. Persilakanlah. Lebih baik kita buat tadarus. Kita baca. Orang lain baca. Kita pun tatap. Tengok. Dia dikira macam kita baca Quran juga. Sebab Quran ni tengok pun dah dapat pahala. Sebab itu ramai orang tengok hari ni orang tak baca Quran. Tengok ni. Sebab tengok dapat pahala 3 benda. Nabi kata tengok dapat pahala. Muka mak ayah dapat pahala, Kaabah dapat pahala, Quran dapat pahala. Saya tambah satu lagi, tengok handphone dapat pahala.
Tu saya tambahlah yang Nabi sebut 3 tu ya. Quran tu atas sekalian. Seronok Quran ya. Kita sama-samalah. Saya yang sebut ni terutama sekali. Orang ada ilmu tu dia tak lepas peluang yang ni. Quran biar melekat di hati. Bukan TV 9 dekat di hati. Biar Quran. Orang ada ilmu memang tuan-tuan sekalian nak baca Quran. Yang dah baca ini alhamdulillah. Yang belum baca malam ni balik baca. Balik baca Quran, jangan abaikan. Kan ulama besar, Quran jangan tinggal, selawat Nabi jangan tinggal, istighfar jangan tinggal. Setiap hari, infak satu lagi, jangan tinggal dia ni. Setiap hari, sikit banyak lah ibadah. Yang penting kita buat. Yang penting kita buat. Ini kita cubalah. Setiap hari biar ada makanan ni. Selain pada sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari kita punya tu, biar ada santapan rohani ni. Istighfar kena ada, selawat kena ada, baca Quran, infak kurang-kurangnya. Buatlah tuan-tuan sekalian, sama-sama kita buat. Okey. Jadi Nabi sebut tadi, sebaik-baik orang beriman itu adalah berilmu. Apabila diperlukan, maka dia memberi manfaat kepada orang lain. Dan apabila tidak diperlukan, maka dia mencukupi dirinya sendiri. Jadi tak rugi tuan-tuan sekalian orang ada ilmu. Bukan kata orang tak jemput dia ceramah, tak jemput dia untuk mengajar dan sebagainya, rugi dia. Tak rugi kata Nabi. Sebab dia boleh bangunkan diri dia sendiri dengan ilmu tadi. Dia dapat membezakan di antara al-haq wal batil, antara perkara yang baik dan perkara yang tak baik, jalan menuju ke syurga dan jalan menuju ke neraka. Dengan ilmu yang kita boleh beza. Bukan kerana akal kita semata-mata, tidak. Dengan ilmu. Dengan ilmu kita boleh beza hari ini tuan-tuan sekalian. Penat, susah, memanglah nak dapat syurga ni bukan senang. Nak dapat syurga, kita nak naik tiket first class pun susah. Nak naik tiket first class. Saya sekarang ni kerja dah hampir belah-belah tahun, nak masuk 20 ni, tak pernah lagi naik flight first class. Tak pernah lagi tuan-tuan sekalian. Ni dunia baru nak naik tiket first class. Nak masuk syurga lagi lah. Nak masuk syurga bukan senang. Bukan kata sekadar mari semayang cangkur selesai. Ni kita bimbang hari ni. Pergi umrah, labbaik Allah, saya sedang bertawaf di Kaabah. Tahulah tawaf bukan di Batu Kif. Bukan sekadar itu. Orang ada ilmu tuan-tuan sekalian lain. Memang susah payah nak dapat syurga ni bukan senang lah. Bersusah payah kita kerja bagai nak beli rumah sebuah pun tuan-tuan sekalian susah. Nak dapat rumah dunia ni, nak dapat mahligai di akhirat ni senang ke? Kalau ada ilmu kita dah nampak yang tu memang betul susah. Memang susah nak dapat syurga. Kena semaya, kena datang mendengar majlis ilmu, kena buat baik. Banyak benda tuan-tuan sekalian. Ingat mudah ke nak masuk syurga? Mari semaya cakur. Selesai. Sunat pun tak apa, tak buat apa, ya Allah. Tuan-tuan, kalau Allah dah bagi peluang kat kita semaya yang wajib, tambah pula dengan yang sunat. Sibuk mana sangat dunia, akhirnya meninggal dunia kita. Ni sibuk sangat. Dia jadi macam budaya kita dah. Mana-mana tempat siapa hati tengok, masa semayang ramai, masa kuliah tak ramai. Mana-mana tempat sama je. Mana-mana tempat sama tuan-tuan sekalian. Pergilah masjid mana-mana sakat ni, tanya semayang ramai. Masjid kawasan perumahan saya ni pun alhamdulillah, sakat dibuat tagline subuh seperti Jumaat ni, alhamdulillah. Maghrib isyak boleh tahanlah semayang. Tanya kuliah tak ada orang. Bukan kata tak ada orang, tak ramai. Bandar Seri Putra tuan-tuan, kalau ada rezeki pergilah ke sana jajan sekali. Masjid Bandar Seri Putra tak jauh dengan Universiti Islam Selangor tu. Tuan-tuan kalau pergi subuh pun terkejutlah tengok ramai. 400-500 orang, 400-500 orang ada. Ramai boleh tahan. Tapi bila mana kuliah sama, isyak boleh tahan. Separuh dalam Dewan Solat Utama tu. Dewan Solat Utama tu kalau penuh yang tu dalam 800 min.
9 ke 1000 orang dah kot. Hampir. Nak kata penuh tak penuh lah. Hampir 7, 8, 9 soh ada. Ramai tuan-tuan kalau pergi. Ini bukan nak cakap baik sangat orang kawasan tu tuan-tuan sekalian, tapi itulah realiti berlaku. Mungkin tempat lain lagi ramai lagi tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan pergi situ, tapi kalau kira kapasiti memang agak sedih juga lah kita. Agak sedih juga lah. Tapi nak ceritanya ramai time semayang, time majlis ilmu memang tak ramai juga. Ini budaya ni kita kena ubah. Macam mana kita nak buat ni? Kesedaran ni, kesedaran ni kita kena ubah. Budaya ni kita kena ubah. Kalau dah Allah bagi peluang datang surau masjid solat, ambil peluang sekejap. Ini jalan nak menuju ke syurga. Majlis ilmu tu pun Nabi kata raudhatum min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Kalau di dunia pun tak minat dengan taman syurga, macam mana nak masuk ke dalam syurga? Ini kita kena. Orang ada ilmu dia fikir dia ni. Yang tak ada ilmu macam tadi dia datang semayang dah selesai dah. Okey dah, jumpa Tok Imam Tok Bilal apa dia tahu. Bukan persoalan itu tuan-tuan sekalian. Kita nak top up kita punya gedung pahala tu. Kita nak supaya dia melimpah ruah pahala kita tu. Semayang berjemaah lagi, kemudian duduk, yang malaikat kata Allahumma ufil lahu, Allahumma arhamhu, bagi orang yang duduk menunggu solat yang seterusnya. Malaikat doa ampuni dosa dia, malaikat doa rahmatilah dia. Subhanallah, doa malaikat ni macam kita duduk ni dapat pahala orang semayang, walaupun kita duduk diam. Datang, duduk, diam. 3D. Datang, duduk, diam. Contoh tuan kan, duduk diam dia. Satu lagi pejam. Tak saya yang buat itu. Pejam pun dengar, tak apa, tak usah bimbang. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihi rusul. Wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Yang bermaksud sedekat-dekat manusia dengan darjat kenabian adalah ahli ilmu. Hampir dengan Nabi, orang ada ilmu. Al ulama warasatul anbiya, dalam hadis yang lain. Ulama adalah pewaris para nabi. Memang manusia ni belajar macam mana tak sampai title Nabi, kena faham. Belajarlah tinggi mana pun, banyak mana kitab kamu tulis, kamu baca pun, kamu tak akan sampai level Nabi. Nabi yang lantik dia Allah, Rasul yang lantik dia Allah. Dan Nabi pun sebut tak ada Nabi dah selepas kewafatan Rasulullah. La nabiyya min ba'di. Tak usah ada pening-pening kepala lah tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang mengaku jadi Nabi pun campak jauh-jauh awal-awal lagi. Tak payah fikir betul ke dia Nabi? Betul. Oh, kalau ada macam tu teruklah kita tuan-tuan sekalian. Tapi tak tahan, ada orang yang boleh jadi timbul keraguan juga. Betul juga Rasul Melayu. Sebelum pada ni Arab, kita ni orang Melayu. Dia boleh timbul tanda tanya macam tu. Confused sebab ilmu dia belum matang. Sedangkan Nabi dah sebut la nabi ya min ba'di, tak ada Nabi Rasul apatah lagi. Tak ada dah. Nak pula Rasul tu pula cerita semayang ni 2 kali je. Orang Arab, Rasul Nabi Arab semayang 5. Saya ni Rasul Melayu semayang 2 kali je. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Oh yang ni ramai yang terpengaruh tuan-tuan sekalian. Ramai terpengaruh sebab mudah. Ajaran sesat ni dia lebih kepada set, dia lebih kepada mudah. Mudah, senang. Ini ciri-ciri ajaran sesat. Kalau nampak mudah tu, cek balik. Cek balik. Kalau nampak yang jenis kepada seksual tu lebih, betul ni antara ciri-ciri. Mudah je. Ukuran kita mudah. Satu lagi yang jenis tersembunyi. Ni untuk guru kita ni, jangan cerita dengan orang lain. Sebab nak dapat syurga ni tak boleh bising-bising sangat. Pandai dia reka cipta. Sepatut kalau kamu benar lah kamu kena cerita sebab kamu benar.
Macam Rasulullah cerita, kumpul orang tuan-tuan sekalian, ana Rasulullah. Rasulullah sebut 3 tahun je secara sembunyi-sembunyi, sebab pada tu secara jihad. Jangan pula kita terpengaruh. Ajaran sesat dia suka sembunyi-sembunyi. Ni untuk ahli grupnya, bai'ah sama kita. Jangan pecah rahsia sampai kepada orang lain. Siapa yang pecah rahsia sampai orang lain, batal bai'ah dia. Sedekat-dekat manusia dengan darjat kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Ahli ilmu menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Betul lah. Alim ulama ni pengganti kepada Rasul. Sebab itu alim ulama kena selari dengan apa yang Rasul bawa. Apa yang Rasulullah buat, dia kena selari alim ulama ni. Jangan kona kiri kanan, tak ada tuan-tuan sekalian. Sebab dia adalah pewaris para Nabi. Pewaris para Nabi. Tak boleh kona-kona, tak tentu arah macam tu. Sementara ahli jihad pula dengan pedang, mereka berdasarkan apa yang dibawa oleh para Nabi. Sebab itu berperang pun dia ada adab dan etika dia nak perang ni. Dia tak boleh main serang macam mana berlaku di Palestin. Dia ada kaedah-kaedah dia nak berperang dalam Islam ni, dia ajar. Kena ada tempat yang khusus, bukan di tempat awam. Tak boleh musnahkan bangunan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh perempuan, orang yang lemah, orang tua dan sebagainya. Ini etika dalam perang, ada dalam Islam. Orang Arab sepatut lebih faham lah benda ni. Itu pun tak faham-faham. Tak faham-faham. Nak berperang pada etika dia. Nak berperang bukan boleh main serang sebarangan macam tu, tak boleh. Orang ada ilmu, nak berperang sekalipun mesti ada tempat yang khusus dan pantalaran dia ada. Pantalaran dia ada. Pokok-pokok tak boleh musnah. Ni hospital pun kamu pergi bom. Hospital pergi bom. Hospital ni majoriti orang sakit. Bila kena bom, tuan-tuan sekalian, bertambahlah lagi musibah dia. Tapi bila mana ada ilmu, tuan-tuan sekalian, aman, harmoni dunia kehidupan kita. Jadi saya ingat insya Allah masuk kita tak ambil masa lama, tuan-tuan sekalian, sebagai mukadimah pada malam ni tentang kepentingan ilmu. Dan insya Allah siri akan datang kita akan tengok tentang keutamaan untuk mengajar dan belajar ilmu tadi. Ada disebut dalam kitab ni. Mukadimah dia mulakan dengan ilmu terlebih dahulu sebelum dia teruskan dengan perbincangan terhadap topik-topik rahsia dalam melakukan ibadah dan seumpamanya. Saya ingat sekadar itu yang baik daripada Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arhamna walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.